Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Terima kasih para sahabat media yang dapat hadir bersama pada hari ini. Hari ini saya membuat satu laporan polis bersama dengan salah seorang ahli Dewan Tertinggi Perkasa, Saudara Ridwan, berkaitan dengan isu U-Mobile yang dikatakan telah mendapat tender untuk menjalankan apa panggil tu? Fasa kedua 5G. Fasa kedua, 5G atau 5G, membabitkan telekomunikasi lah, internet semua tu. Yang isunya adalah kerana ada pendedahan oleh media-media, pelbagai media. Ada media yang tanpa rujuk kepada mana-mana media lain, ada media yang merujuk kepada sumber-sumber media lain, dan ada juga yang merujuk kepada SSM berkaitan dengan dikaitkan dengan Yang di-Pertuan Agong yang mempunyai saham dalam U-Mobile. Ini yang agak merasa kami Perkasa ni adalah sebuah NGO yang dalam tujuh perjuangan trustnya memperkasa kemuliaan institusi Raja-Raja Melayu. Jadi bila dikaitkan Yang di-Pertuan Agong dengan sebuah syarikat dengan mempunyai saham lebih kurang 22% dalam U-Mobile ni, rakyat agak keliru sama ada berita ni berita benar atau berita palsu. Sebab rakyat mengetahui bahawa Raja-Raja Melayu tidak boleh terbabit dengan perniagaan seperti mana yang termaktub dalam perlembagaan. Jadi pastinya seorang raja Yang di-Pertuan Agong yang ada sekarang ni, apa lagi Sultan Syed Sultan Johor, amat tegas dari segi tata kelola, orang kata integriti. Tak akan mungkin membiarkan beliau terbabit, tuanku terbabit dalam apa-apa perniagaan selama 5 tahun ni menjadi ketua negara. Ada sebab-sebab peraturan ataupun undang-undang dalam perlembagaan menghalang Raja-Raja Melayu terbabit dalam perniagaan. Jadi saya buat laporan polis supaya laporan polis boleh siasat dari punca mana mereka dapat. Sebab apa yang saya baca semuanya tidak ada bukti kan. SSM punya sijil, SSM punya form 49 berkaitan dengan pemegang saham, directors dan ataupun tak ada. Cuma hanya kata merujuk kepada SSM punya rekod. Jadi saya mintalah pihak polis segera membuat siasatan, ianya membabitkan batang tubuh Yang di-Pertuan Agong. Kalau tidak betul, ianya satu penghinaan, satu fitnah kepada Raja Melayu. Ini yang saya bimbang. Kalau benda ni selalu biarkan, ianya akan menjadi benda yang anggap betul. Begitu juga dengan laporan Bloomberg sebelum ni yang mengatakan tuanku punya orang, wakil tuanku terbabit dalam perbincangan untuk mewujudkan sebuah kasino di Forest City. Dan laporan polis juga telah dibuat supaya mendakwa Bloomberg yang telah memfitnah Yang di-Pertuan Agong. Kononnya menghantar wakil membincangkan pasal kasino. Ianya sungguh-sungguh memanjakan rakyat. Takkan tuanku Sultan yang begitu kaya nak terbabit dengan kegiatan bisnes perjudian. Ini yang kita bimbang, supaya kita harap pihak polis siasat benda ni. Kalau benda ni betul, memang ada nama tuanku, memang tuanku terbabit sama dalam sahamnya, itu isu lain. Isu nanti kita tengoklah bagaimana keadaannya, supaya kita tidak boleh menegur, mengkritik tuanku dengan sesuka hati tanpa merujuk dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan undang-undang jugalah. Kita betul-betul terkait dengan mana-mana raja-raja, kita harus berhati-hati untuk mengeluarkan kata-kata. Cuma yang keduanya berkaitan juga dengan isu ini, U-Mobile ni, Perkasa juga heran kenapa ada sebuah syarikat U-Mobile ni lah ada pemegang saham yang begitu besar sekali, hampir 50%. Dan syarikat ini adalah syarikat asing, syarikat daripada Singapura. Pelik betul. Sebenarnya tender ataupun projek 5G ni sangat-sangat bagus, mungkin menguntungkan besar. Kenapa tidak dibagi pada orang tempatan saja, syarikat-syarikat tempatan saja yang mempunyai kepentingan orang Melayu terutamanya. Saya lihat dalam berapa pihak yang ada dalam senarai pemegang saham berkaitan, ada PNB pun ada satu wang simpanan wap tak silap saya pun ada, hanya tak lebih daripada 3% totalnya untuk orang Melayu tu. Ini yang kita bimbang. Lepas tu kita tengok banyak syarikat-syarikat yang token-token yang kita kenali memang dah kaya-kaya.
Maha kaya. Ini betul-betul maha kaya. Ini yang sepatutnya yang Datuk Seri Anwar Ibrahim tengok. Kenapa maha kaya ni diberi lagi? Ini yang kita sedih lah. Terutamanya syarikat daripada Singapura. Saya minta kajian. Tengok balik pemberian tender ini, walaupun agak boleh tersentuh juga dengan kepentingan yang di-Pertuan Agong. Kalau betul tuanku ada saham, itu bagaimanalah kita minta kerajaan pandailah cara untuk menanganinya. Dan ketiganya, saya ingin mintalah kerajaan isu Umabel yang dapat kontrak ni ataupun tender ni, dia pun ada banyak pihak yang cuba mendapatkan peluang yang sama untuk memenangi yang fasa kedua ni. Tapi kalau kata mana-manalah kontrak ataupun projek-projek besar ratus juta ke, kalau katakan tender-tender terbuka ataupun tender terhad pun membabitkan semua syarikat-syarikat yang boleh masuk, yang dipilih untuk selective tender, beritahu syarikat-syarikat lain ni jika ada syarikat yang ada kepentingan istana dalam tu. Beritahu supaya syarikat-syarikat yang tak ada kaitan istana boleh tarik diri. Tak perlu buang masa. Jadi tak payahlah dia orang membazir beribu-ribu dokumen tender masuk sebuah harga tender ni semua ni. Tiba-tiba tetap yang dapat yang ada kaitan dengan istana. Ini yang kalau boleh, kalau ada babit dengan istana masuk tender, beritahu syarikat-syarikat lain, beritahu ni ada syarikat daripada ada kaitan dengan istana masuk. Jadi tuan-tuan fikirlah nak masuk ke tidak ni. Saya banyak kali tengok kalau ada babitkan istana ni, tender-tender macam ni, kajian pun serba nak tolak atau tidak. Jadi biarlah kalau ada tender-tender yang dimasuki oleh pihak-pihak syarikat yang ada kaitan dengan istana, bagilah je lah pada istana. Tak usahlah kita mendahaka pada istana, kerana rakyat tak perlulah berebut dengan istana. Biarlah istana yang perolehi. Kita hormatilah kehendak-kehendak apa yang dikenaiki oleh istana. Itu sajalah. Dan saya juga nak cadangkan kerajaan. Kita pun berterima kasih pada Raja-Raja Melayu. Dialah kuasa yang punya negeri-negeri. Tapi disebabkan perjanjian pembentukan Malaysia, kemerdekaan dulu, mereka sanggup, tuanku sanggup serahkan tanah mereka yang sebesar-besarnya kepada kerajaan menguruskan. Dan beliau terikat dengan peraturan-peraturan perlembagaan-perlembagaan. Walaupun tanah tu, negeri itu adalah hak mutlak mereka. Jadi bila dah selepas kemerdekaan ni, mereka punya kuasa, mereka punya hak pun dah terbatas. Jadi supaya tidak mencampuri perebutan dengan rakyat jelata, saya cadangkan supaya hasil bumi, baik pasir ke, kuari ke, batu kuari ke, balak ke, bagi saja kepada istana, biar istana uruskan tender ke apa. Supaya dia tak usik lagi mana-mana kontrak-kontrak yang besar-besar. Ni sungguh saya cakap ni. Sungguh. Sebab apa, itu hak dia. Tanah bumi Raja-Raja Melayu, biar dia. Supaya dia yang uruskan. Istana yang uruskan tender-tender. Siapa yang nak nampak kerja-kerja mengeluarkan ke, menjual ke apa, biar istana. Saya percaya nanti istana taklah usik mana-mana kontrak-kontrak di tempat-tempat lain. Jadi inilah saya harap. Dan ianya satu penghormatan kepada Raja-Raja Melayu kerana dah serahkan tanah negeri mereka kepada kerajaan persekutuan untuk menguruskan. Yalah, kita pun raja-raja pun geram juga. Banyak yang menyamun pun bila-bila macam tu, kita ahli politik. Menyapu, menyamun, tak kira macam tak ada hari esok menyamun. Jadi tuanku-tuanku pun tengok je, aku bagi kau urus negara ni, kau menyamun. Jadi tuanku pun rasa kesal lah. Ini, itu saja. Sekian, terima kasih wartawan yang hadir pada malam ini. Ada apa-apa soalan? Tak ada, tak apa. Saya dah lapar dah ni. Nak kata menyokong pihak istana dapat, saya tak pastilah. Saya kata, sebab tu saya kata tadi, itu terpulanglah kepada kebijaksanaan Perdana Menteri menangani isu-isu yang kalau kita fikirkan, ianya ada termasuk dalam perlembagaan. Bukan nak kata sokong ke tak sokong ke. Kita kena ikut. Semua rakyat termasuk Raja-Raja Melayu, dia terikat dengan perlembagaan. Itu saja. Kalau kita faham perlembagaan, maknanya memang tidak bolehlah terbabit Raja-Raja Melayu dengan kontrak-kontrak kerajaan. Terima kasih.